Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang Jumaat yang berbahagia ini kita sama-sama dapat berkumpul untuk satu slot sembang santai projek akhir, yang mana pada petang yang indah ini kita akan membincangkan topik kita, iaitu cara mudah mencari tajuk projek akhir ataupun cycle of FYP. Jadi kita berasa amat bertuah, amat berbesar hati pada petang ini kita dapat seorang panel yang cukup pakar, cukup mahir dalam bidang kajian-kajian ini, iaitu yang berusaha Encik Anwar bin Abdul Wahab, pegawai COT, Center of Technology, penyelidik inovasi dan penerbitan Politeknik Sultan Idris Shah. Dalam kes mencari tajuk, saya suka gunakan kaedah yang saya dah guna hampir 12 hingga 13 tahun, iaitu kaedah ini, Encik Rizal. Penyataan masalah. Okey, cari masalah dulu ke macam mana penyataan masalah ni? Okey, untuk penyataan masalah ni, Encik Rizal, yang pertama, ia adalah sesuatu isu yang memerlukan penyelesaian berpandukan pendahuluan kajian. Namun begitu, kalau kita ataupun saya dahulu pernah juga jadi pelajar seperti anda, saya suka cari masalah, kemudian kita create tajuk daripada masalah itu. Contoh, kalau nak buat projek jenis nyata ataupun kita berjalan-jalan, untuk pengetahuan anda, paling mudah buat masa ini seminggu ataupun 2 minggu, banyakkan membaca, banyakkan meninjau-ninjau, banyakkan melawat-lawat, tapi pastikan masih mematuhi SOP untuk mencari masalah. Ingat, jangan sampai pergi ke negeri lain sebab apa? Encik Anwar cakap boleh berjalan-jalan, jangan cari pasal. Itu kamu cari masalah, bukan mencari penyataan masalah. Okey, contoh, bila kita berjalan-jalan, kita nampak ada berlakunya kemalangan. Okey, pertama sekali kita jangan fikir kemalangan itu berlaku disebabkan manusia. Kita kena fikir kenapa berlakunya kemalangan. Contoh, berlakunya kemalangan di simpang. Kita kena fikir kenapa berlakunya kemalangan di simpang. Adakah sebab kecuaian manusia? Kalau kecuaian manusia, itu bukan kita punya hal. Sebab manusia ni bukan kita cipta. Yang cipta ada yang lebih berkuasa. Jadi itu hal dia. Kita fikir apa yang masalahnya. Mungkin sebab kemalangan ini disebabkan permukaan jalan tak rata, disebabkan jalan ada lubang, ataupun disebabkan lampu isyarat tak berfungsi, atau di persimpangan tersebut tidak wujudnya lampu isyarat, ataupun masa lampu isyarat tidak sesuai. Kalau dah dua-dua menyala hijau, macam mana? Itu contoh. Sebenarnya setiap hari bila kita lakukan sesuatu praktikal ataupun buat apa-apa, kita akan tahu. Kita belajar tu, train diri kita, latih diri kita supaya macam mana cari tajuk. Contoh, kita minum pakai straw, kita latih. Kenapa straw ni wujud? Kenapa straw ni wujud? Kenapa tak boleh minum je pakai gelas? Kenapa ia wujud? Jadi kita fikir kenapa. Kemudian, kenapa ada straw boleh bengkok? Sebenarnya kenapa dia buat bengkok? Padahal okey je straw tu panjang, boleh je berdiri menegak gitu. Kenapa dia dibengkokkan? Oh, bila dia patah, air akan tersekat. Oh, ini masalah dia, sebab tu dia buat straw bengkok. Tapi janganlah buat straw. Ini training untuk kita belajar macam mana penyataan masalah itu wujud menghasilkan produk. Kita train dulu 1-2 produk. Contoh, train lagi. Kenapa jadi macam ni? Kenapa dia buat ni? Oh, macam ni. Train diri anda semua sebagai pelajar. Train dulu. Kalau kamu rasa dah train, oh berjaya lah Encik. Oh, bila dah train berjaya, baru kita pergi dalam bidang kita, alam sekitar ataupun kejuruteraan awam. Baru kaedah tu betul. Saya diajar macam tu, Encik Rizal. Saya punya supervisor. You train diri you dulu. Kalau you tak train diri you, you tak akan dapat tajuk yang terbaik. Itu step yang pertama. Jadi ada 2 persoalan. Pertama sekali persoalan kita adalah apa? Apa masalahnya? Apa masalah? Apa puncanya?
Ya, betul. Yang kedua baru kita tahu bagaimana nak selesaikan apa tadi. Ya, betul. Dua soalan ini adalah soalan yang kita kena utamakan dahulu untuk mencari sesuatu tajuk. Okey. Contoh, kalau kita duduk kat meja pun, macam saya sekarang duduk kat meja, macam-macam saya boleh jumpa benda-benda inovasi. Pensel tekan. Siapa? Kita boleh, Cik Rizal boleh tanya seorang pelajar, pensel tekan. Kenapa kita buat pensel tekan? Siapa boleh jawab? Apa masalah yang wujud? Siapa boleh jawab? Kenapa ada pensel tekan? Baik, siapa ada idea? Kenapa pensel tekan? Sebab pensel kayu cepat tumpul. Sebab pensel kayu kena asar. Pensel kayu kena asar. Ya, betul. Okey. Satu jawapan yang So, sangat baik. Soalan dia tadi, apa masalah dia? Jadi persoalan dia adalah masalah dia adalah susahnya nak cari pengasar pensel. Setiap kali tumpul kita kena cari pengasar pensel. Jadi nak selesaikan, apa cara nak selesaikan? Buatlah pensel tekan-tekan. Macam itu. Okey, itu baru inovasi simple Encik Rizal. Kita cuba relatekan alam sekitar. Relatekan dengan alam sekitar. Apa kegunaan pensel ni dengan bidang kita alam sekitar berbanding pensel kayu tadi? Saya rasa pelajar alam sekitar sangat bijak kot. Ini benda kecil je. Ini benda kecil je. Tolong jawab pelajar lelaki, saya harapkan. Okey, cuba kita nak dengar. Tebangan pokok berkurangan. Terbaik. Satu jawapan yang sangat-sangat saya nanti. Penebangan Tepat. pokok. Sebab betul. Yang kedua, berkenaan kesihatan. Okay, Kesihatan. Apa kesannya pensel tekan-tekan dari aspek kesihatan? Berbanding pensel sedia ada. Siapa boleh jawab? Plastik je. Jawapan dia karbon. Oh, carbon dioxide. Ya, betul. Okey, itu salah satu contoh yang sangat simple. Ramai orang dia tak cuba relatekan sesuatu produk tu macam mana nak jadi alam sekitar. Sedangkan saya rasa anda semua lalui orang yang sangat betul. Penjelaras FYP yang pertama adalah Encik Hafizul Adi. Memang orang alam sekitar. Tanya dia dulu. Baru jumpa saya dengan Encik Rizal. Tapi tak apa. Itu yang terbaik dah. Kita ada flow. Kita terus je flow tu. Layan saja apa yang kita lalui. Okay, the next one. Menghuraikan masalah yang ingin diatasi serta sumbangan dapatan projek kajian untuk menyelesaikan masalah tersebut sama ada secara menyeluruh atau sebahagian. Ingat, bila anda dapat sesuatu problem statement, jangan selesaikan masalah tu secara menyeluruh. Kita bukan George Soros. Kita bukan Perdana Menteri. Kita fikir masalah kecil. Macam masalah pensel tekan tadi, dia cuma nak fikir masalah apa. Contoh kalau masalah kesihatan. Jadi dia tahu karbon yang ada dalam pensel kayu tu mungkin memberi masalah kesihatan. Jadi dia buat saya pun tak tahu, saya panggil ubat mata pensel tekan tu lah. Yang jenis untuk mengelakkan kesihatan. Kita ambil simple-simple. Benda kecil je. Jangan nak selesaikan the whole. Kita mungkin boleh selesaikan sebahagian. 1/3, 3/4, 1/2 boleh, tak ada masalah. Jelas tak setakat itu macam mana penyataan masalah boleh menghasilkan tajuk anda? Kita fikir masalah yang kecil-kecil je. Jangan fikir masalah ekonomi negara. Jangan. Projek ni boleh meningkatkan ekonomi negara. Projek ni boleh. Betul. Tu yang saya cakap tadi. Masalah yang besar macam di traffic light tadi. Jangan fikir kenapalah orang ni accident. Jangan fikir otak dia letak mana. Jangan fikir. Itu bukan bidang kita. Otak apa semua tu bukan hak kita. Kita fikir yang kita tahu. Jalan, lampu jalan, permukaan. Okey. Kemudian the next one Cik Rizal, dalam penyataan masalah ni kita perlu mengambil kira faktor dan sebab masalah itu berlaku. The next one, kesan impak kepada negara, masyarakat, ekonomi dalam sekitar dan seterusnya rujukan. Untuk yang tiga ini dalam penulisan.
Okey tuan-puan, ini dalam penulisan. Bila kita dah ada masalah, kita peringkat nak cari tajuk ni. Ada masalah, kita create satu benda baru ataupun create idea penyelesaian masalah itu adalah tajuk kita. Bila kita dah peringkat, dah mula nak pelaksanaan, kita baru cari bukti, evidence. Kita kena buktikan masalah itu wujud. Kalau kata jalan raya tadi berlubang, okey, buktikan dengan gambar memang jalan raya itu berlubang. Buktikan dengan laporan JKR memang dia berlubang. Macam tadi minta maaf kalau pensel, buktikan laporan kesihatan yang mengatakan karbon tu memang penyebab kepada masalah kesihatan. Ataupun ada documentation, boleh daripada Kelatan Akhbar, daripada mana-mana laporan, daripada mana-mana jurnal. Itu kemudian awalnya cari masalah, create tajuk. Itu je yang paling anda semua perlu faham. Okey tak setakat itu? Penyataan masalah. Melalui penyataan masalah kita boleh create tajuk. Cari masalah dulu. Okey ke semua? Diam je ni macam saya dengan Cik Rizal saja yang faham. Okey, kita buka. Sekiranya ada sebarang soalan, boleh terus ajukan kepada kita ataupun boleh tuliskan di ruangan chat. InsyaAllah saya akan tolong bacakan, ajukan kepada Cik Anwar. Okey. So untuk makluman Cik Anwar, sekarang kita punya audien ada lebih kurang 80 orang. Tahniah kita ucapkan. Okey. Baik, kita boleh teruskan Cik Anwar. Okey, boleh. Okey, the next one, bila kita dah ada penyataan masalah tadi, tapi sebelum tu saya nak kongsi dekat sini, saya terlupa. Untuk semester ini saya ada berbincang dengan Cik Hafizul Hadi, saya ada berbincang dengan Cik Zamri, penyelaras FYP 2 berkenaan kita punya hala tuju perjalanan kita Encik Rizal. Kalau boleh, disebabkan pandemik, disebabkan COVID ini, kita pun tak tahu ia akan berakhir bila. Maka kami, saya sendiri sebagai penyelia telah mencadangkan kat Encik Hafizul Hadi, kalau boleh anda semua elakkan buat tajuk yang berkaitan produk yang melibatkan pembuatan bukan anda sendiri. Contohnya anda perlu pergi ke kilang untuk proses welding, proses pembuatan, elakkan. Ataupun anda perlu pergi ke kedai ke mana, ke bengkel ke, elakkan. Yang kedua, melibatkan ujian di luar daripada politeknik, di mana ujian tersebut tiada di politeknik. Jadi bila anda buat sesuatu produk, saya cadangkan listkan dulu siap-siap ataupun dapatkan dulu maklumat. Contoh kamu nak buat produk pen tadi, senaraikan dulu ujian untuk pen. Ujian apa? Ujian cahaya, ujian apa? Contoh, okey, ujian ni ada tak resource ataupun sumbernya di politeknik kita? Kalau ada, maksudnya kamu dah ada nampak cahaya untuk bergerak lebih jauh. Kalau macam tak ada, berkira-kira, mungkin boleh bincang balik dengan penyelia. Kalau penyelia memberi cahaya, maka teruskan. Kalau penyelia kata cari dulu dekat luar, kamu kena fikirkan juga. Sebab dalam situasi sekarang, kita kena win-win situation. Adakah kamu mampu boleh rentas negeri? Tak boleh. Ataupun macam mana? Lebih baik kita ambil kaedah selamat, buat sahaja ujian ataupun perkara-perkara yang melibatkan projek di dalam makmal kita sendiri. Jadi saya rasa kaedah yang terbaik untuk tajuk semester ini, cuba kaitkan sesuatu tajuk berkaitan kajian kes, di mana ia lebih kepada data yang kita ambil melalui situasi ataupun permasalahan yang wujud di luar. Contoh, kalau di satu kampung, ramai sangat kampung tu kita tengok semua botak. Tengok bajet lu. Tengok bajet itu. Ya, kita tengok kampung tu semua botak. Jadi, dikenali, cek memang sebelum ni ada laporan mengatakan kampung tu ada masalah kualiti air. Jadi anda cepat-cepat bukan pergi ambil air bawa testing. Kita cuma dapatkan data ataupun laporan yang mengatakan memang ada kaitan kualiti air dengan kesihatan tadi. Jadi anda dapatkan semua, orang ni cakap macam ni, kualiti air macam ni, kumpul semua data-data tersebut, buat satu kajian,
dan akhirnya menghasilkan satu kesimpulan di mana memang benar ia wujud ataupun ia sekadar viral sahaja. Mereka semua bukan botak pun sebenarnya. Contoh itu kajian kes yang sangat mudah. Ataupun kajian berkenaan struktur, kajian berkenaan bahan binaan. Saya pernah bincang dengan Cik Rizal. Kalau sesiapa berminat boleh bincang dengan saya ataupun Cik Rizal. Contoh sekarang ni, harga butter, hardware ini harga lain, hardware A harga lain, hardware B harga lain, ataupun harga rumah di Manjung harga lain, di Bagan Datuk harga lain, di Tanjung Malim harga rumah lain. Jadi buat kajian, dapatkan harga-harga rumah yang berbeza tu dan hurai kenapa dan kenapa. Bila nak hurai, kamu perlukan bukti, kamu perlukan dokumentasi. Jadi at the end kita dapat harga-harga ini disebabkan perbezaan bahan binaan ataupun jarak untuk mendapatkan sumber bahan binaan. Itu contoh tajuk-tajuk kajian kes. Saya serius memang berharap semester ini kita sangat-sangat mengalukan kajian kes tu ke depan. Kita nak kita ni bukan sekadar dalam produk saja pakar, malah kita pakar dalam kajian kes. Di Sabak Benam, di kampung anda sendiri sangat digalak-galakkan. Okey? Itu untuk kajian kes, Cik Rizal. Jangan lupa sebelum kita akhir, jangan lupa tolong isikan kehadiran anda pada ruangan chat yang saya berikan, di link yang saya berikan pada ruangan chat, dan sebagai tanda sokongan anda kepada webinar ini, sila klik dan subscribe channel Rizal Abdul Rahim, kerana di situ saya kongsikan webinar-webinar lain dengan tujuan untuk berkongsi ilmu supaya anda dapat buat ulang kaji bila-bila masa mengikut kesesuaian anda. Itu saja daripada saya dan Cik Noh. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.